Tuan, Tuan. Buat gini apa? Hitler Manon! Hitler Manon! Hitler beratmu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday to you. Aha, tengok tu. Betul surprise, tapi sampai suami dia pengsan. Jadi macam mana kita nak mendefinisikan surprise tu bagus ke tak bagus, perlu atau tidak? Dia dah macam surprise, lebih kurang prank juga. Okey, kita nak bercerita panjang mengenai topik kita hari ini. Dan di studio kita hari ini kiranya pertama kali lepas PKP. Ya. Dia ke sini kan. Kita nak bersama dengan perunding motivasi iaitu Encik Syaiful Bahari. Terima kasih kerana bersama kita hari ini. Okey, Terima kasih. tetapi belum lagi bersama kita adalah tetamu kita pada hari ini, sepasang suami isteri. Okey, tapi kita saksikan dulu siapakah mereka. Saksikan. Ya Allah! Dulu Haziq ada dalam ni tau. Lepas tu? Ya sekarang siapa dalam tu? Happy Daddy's Day sayang. You are the greatest daddy in the world. Thank you. Thank you. Sweetnya putri. Ya, korang lagi sweet. Alamak. Wow, so sweet. Tapi apa, inilah dia tetamu kita pada hari ini, Haziq Husni dan isterinya Ayunda Putri. Surprise betul. Wow. Awak tak panas ke duduk kat dalam beruang tu? Perlu juga. Nasib baik saya tolak job tu, so saya buat kan. Dia lagi panas lepas dengar saya cakap macam korang lagi sweet. Tapi sebenarnya saya bukan nak cakap korang lagi sweet. Korang pun sweet. Dia nervous tu sampai saya Nervous. Tapi Basah Haziq tangan. bila nampak Putri keluar daripada bear tu, apa perasaan? Terkejut. Memang saya tak expect langsung yang tu Putri. Saya tak tahu pun yang macam pada hari tersebut yang dia nak datang buat surprise. Saya tengah on air macam biasa dekat radio. Tiba-tiba ada social media Hot FM datang kata nak buat TikTok kat luar. Saya pun ikutlah macam biasa memang lagi buat TikTok. Okey, tapi itu yang nanti kita nak bincangkan, tanya kepada pasangan ini bagaimana reaksi itu, seperti mana jangkaan ataupun tidak dan sebagainya. Kan. Okey, tapi kita buka dulu soalan pertama kepada Cik Saiful lah. Okey, kita umum je dulu. Pentingkah kejutan dalam rumah tangga? Pasal kita takut kejutan juga. Tapi jangan sampai jadi terkejut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada sahabat saya Fahrin dan juga Fatin FF hari ni. So kebetulan sama baju. Bukan nampak kejutan tetapi kebetulan. Okey, baik. Perlukah kejutan ini dalam sesebuah rumah tangga? So itu persoalan yang diajukan sebentar tadi dan saya rasa dan saya kira persoalan ataupun orang kata kejutan ini sebenarnya bagi saya lah, pendapat saya sebagai seorang insan peribadi, saya mengatakan bahawa perlu. Perlu. Kenapa? Sebab sifat fitrah manusia ni disukakan kepada kegembiraan, orang kata sukakan kepada kebahagiaan, dan kita dapat tengok tadi muka Haziq bila isteri buka je bear tu kan, hilang kemacuan dia sebagai seorang lelaki pada ketika itu. Tercengang. Tetapi pastinya dalam hati dia berbunga-bunga pada ketika itu. Saya yakin dan percaya. Nanti mungkin dia boleh share. Sebab apa? Sebab fitrah manusia ni disukakan kebahagiaan, disukakan kegembiraan. Sebab itulah kata baginda Nabi SAW, saya bawa sedikit hadis Tabrani, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan manusia, pekerjaan yang paling disukai oleh Allah adalah pekerjaan membahagiakan orang lain. So kata Nabi SAW. Maknanya kalau kita melakukan kejutan, of course kejutan yang kita bincangkan pada hari ini dengan semua penonton wanita hari ini adalah kejutan yang positif, yang memberi kebahagiaan, memberi kenangan yang baik, kenangan yang indah kepada pasangan. Kan. So
dengan kebahagiaan yang kita berikan tersebut, ianya sangat penting dalam asam garam rumah tangga itu sendiri. Sebab itulah kalau kita lihat kepada saya ambil sikitlah sirah baginda Nabi SAW pun pernah membuat kejutan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ka'ab. Apa dia kata? Dia datang ke Abdullah bin Ka'ab, wahai Abdullah bin Ka'ab, sesungguhnya aku diberitahu oleh Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk kamu membacakan Al-Quran kerana bacaan Al-Quran kamu sebaik bacaan Jibril AS. Bayangkan bagaimana pada ketika itu Abdullah bin Ka'ab dapat berita tu. Wow. Kan? So baik, inilah yang dinamakan bahawa sebuah kejutan itu merupakan resepi antara resepi kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Maka tak hairanlah video yang kita tonton tadi tapi yang itu saya rasa macam over dah pula. Kan? Yang tu yang kerabu Cik Abel tu. Sampai pensan pula suami itu nanti ni. Cik Saiful, di penghujung nanti saya nak tanya juga tentang mungkin ada etika atau cara kita nak buat kejutan kat orang ni. Seperti mana kejutan adanya bunga putih dah tu. Kejutan daripada rumah ke? Yang ini style. Okey, macam Cik Saiful cakap tadi berkenaan dengan fitrah dan sebagainya. Lumrah wanita ni dia sukakan benda-benda kejutan, benda-benda yang istimewa ni kan. Betul. Saya mewakili wanita lah. Okey. Lepas tu macam tadi kita tengok Putri terbalik melakukan surprise kepada Haziq. Tapi selalu ke ataupun mungkin ada waktu-waktu birthday, Father's Day ataupun bagaimana pendekatan ataupun ada kejutan sejarah tu? Haziq dah pernah buat kejutan juga. Adakah ini budaya anda? Oh, tak adalah, bukan budaya sebenarnya. Sebab Putri sebenarnya bagi surprise ni saja nak appreciate dia. Sebab selalunya pun memang Putri tak pernah. Father's Day ni first time Putri buat surprise untuk Haziq. Datang dekat office. Putri fikir Putri bukan jenis orang yang romantik. So tak reti nak buat surprise yang macam bagi bunga ke, makan dekat restoran fancy-fancy. And then Putri terfikir tak apa, buat yang lain daripada lain. Putri datang office jadi teddy bear. Tapi kita nak tahu juga usaha anda tu, effort anda tu mesti ada yang bersubahat dan susah ke nak buat kejutan-kejutan macam tu? Sebenarnya susah sebab macam ni. Time Haziq keluar tu, ini Putri nak atur masa. Okey, pukul berapa nak kena sampai office? Sebab Putri nak tinggalkan anak-anak juga dekat rumah dengan maid. So itulah nak Haziq ni dia cepat tahu macam boleh ada bau benda. Dia macam Kita tengok dapat muka detail Putri lah. Kita macam pernah kerja detektif. so takut kantar itu. Nak simpan tu Putri buat muka macam buat tak tahu. Sebab dia buat muka dalam tu kita tak nampak pun. Sebab dia memang kat dalam tu. Lepas tu bila dia datang dengan satu tim yang hantar kejutan, hadiah itulah. Sebab sekarang kan memang banyak ada beberapa company yang buat surprise delivery apa semua. Saya ingat dia hantar sahaja. Dan memang ada maskot tu kat situ. Dan saya siap buat hi-fi apa semua dengan dia. Tapi memang tak tahulah tu siapa. So bila dia buka tu adalah dia, wah, itu kejutan, satu kejutan yang sangat luar biasa lah. Luar biasa sebab hari bapa sebelum tu. Okey, itu macam Putri kepada Haziq. Tapi macam Haziq sendiri, kalau kita tahu apa jenis kejutan yang Haziq suka? Saya ada banyak kejutan yang saya pernah buat dekat Putri. Saya tengok muka pun dah tahu dah ni. Saya memang tapi kejutan ni ada kejutan baik, kejutan jahat. Itu yang kita nak bincangkan juga. Okey, kejutan baik ni adalah kejutan yang macam kita buat ni lah. Kita beri hadiah, kita buat kejutan bila datang untuk surprisekan dia tak sangka kita sampai. Tapi kejutan jahatnya adalah bila dalam rumah tangga, kalau kita buat kejutan yang macam abang sebenarnya kontak X. Contoh, kejutannya macam tu. Saya kontak bekas kekasih saya, dia kata dia nak datang jumpa awak apa semua. Tapi sebenarnya tak ada pun. So itulah kejutan Prank jahatnya. lah, prank. Prank. Itu macam tu kita orang memang takkan terima benda-benda macam tu. Betul. Dalam rumah tangga benda tu sangat tak baik. Toxic. Kan toksik. Jadi kita menjurus ke arah kejutan yang baik tu. Merapatkan. Saya ada satu kejutan yang saya paling ingat lagi yang saya pernah buat kat Putri. Putri dengan anak saya yang pertama Hedi masa tu berada kat Medan. Kat Indonesia, kat kampung diorang lah. So diorang nak flight balik ke Malaysia. Tapi Dekat Jakarta masa tu. Jakarta. Tengah buat visa Oh, Jakarta. Okey. Dekat Jakarta. Tak ingat ni. Lupa kau Jakarta. Biasa. So, diorang kat Jakarta. Dia nak balik ke Malaysia. Tapi bila Putri seorang bawa anak seorang dalam flight, masa First macam time, sebab struggle Putri lah. takut. First time dia nak bawa. Sebab masa hantar ke Jakarta saya ikut. Saya balik awal untuk sebab ada kerja. Kerja lah. Tapi pada hari dia nak balik ke Jakarta,
saya beli tiket flight pergi ke Jakarta untuk saya bawa balik diorang pada hari Temuan tersebut kah? juga. Gentleman. Itu adalah kejutan yang saya paling ingat sekali lah, walaupun kejutan tu tak mahal tapi kejutan appreciation tu. Appreciation Yelah, macam Tapi maksudnya kalau untuk kita rasa macam meringankan beban kita benda macam tu. dia punya Kenangan. effort tu sebenarnya. Usaha tu sebenarnya. Okey, baik Cik Saiful. Tadi kita dah dengar dia ada beberapa kategori. Okey, kita tak nak melepaskan untuk berbincang mengenai ini. Kejutan yang mengejutkan, yang baik, dan kejutan yang terkejut. Sebagai contoh, ada itu tempoh hari ada juga viral saya tahu antara lelaki yang suka buat main, kejutan dia ialah yang Abang nak kahwin satu lagi. Jadi terkejut rumah dia. Okay. Jadi benda-benda macam tu, adakah sebenarnya pada pendapat Cik Saiful, adakah ia membawa kepada kebaikan ataupun bagaimana agaknya? Okey, terima kasih. Baik, ada kejutan yang bersifat positif, ada kejutan yang orang kata macam kata Haziq tadi yang bersifat negatif. So ianya bergantung kepada keterbukaan pasangan tersebut di dalam menerima sebarang kejutan tersebut. Namun saya lebih suka mengingatkan bahawa kalaulah kejutan tersebut yang kita dapat fikirkan, insting kita merasakan bahawa kejutan tu akan banyak memberi kemudaratan, baik elakkan. Maka jauhkan. Sebab ada banyak lagi kejutan-kejutan dan fokus kita adalah kejutan yang kita nak berikan adalah kejutan. Bab kata Haziq tadi, dia meninggalkan satu sejarah, satu kenangan yang indah terhadap pasangan. Itu adalah jauh lebih baik. Sebagai contoh contoh Aziz katakan tadi dia terpaksa beli tiket kapal terbang untuk pergi turun ke Jakarta semata-mata untuk bawa wife dan anak balik. So secara tidak langsung sebenarnya dia telah melukis ataupun mengukir satu sejarah yang akan diingat sampai bila-bila oleh pasangan tersebut di atas pengorbanan seorang suami. Kan itu lebih baik. Terlupa Jakarta Medan tak apa. Terlupa Betul tu kita ingat. Yang penting betul tiket tersebut dan keadaan tersebut dengan orang yang berkenaan. dia akan ingat benda tu sama dia bila. Farin ni lelaki ke perempuan ni? Okey. Kalau macam kita nak cakap kejutan ni mesti melibatkan bunga, effort. Okey, terima kasih. Dah kena ramai-ramai kawan sepakat semua. Itu memerlukan kos yang tinggi. Bagaimana pula untuk mungkin pasangan yang tidak berkemampuan tapi nak melakukan kejutan juga. Bagaimana? So saya nak respon sikit soalan yang Fatin bagi tu. Okey, terima kasih banyak. Sebenarnya kejutan ni saya nak buka ruang lingkup dia lebih besar. Dia tidak semestinya bergantung kepada dalam bentuk wang ringgit, barang, harta dan sebagainya. Kadang-kadang perubahan sikap pasangan tu juga merupakan kejutan. Dan jangan silap, ada kalanya perubahan sikap itu yang membawa kepada keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih positif. Sebagai contohlah kan, Haziq contoh perangai lama dia ni contoh. Contoh. Saya terima. Contoh, lepas mandi tuala atas katil. Contoh kan. Tapi dia berubah. Ni contoh, tak betul. Saya tanya balik. Tengok pasangan ni maknanya betul, okey. Macam betul. Okey. Tetapi hari itu dia nak buat kejutan terhadap isteri. Dia azam di tahun baru dia nak berubah. So kejutan dia apa? Setiap kali mandi tuala digantungkan. So isteri pun melihat, wow, ini satu perubahan, satu kejutan. Sebab apa? Suami dah berubah. Sebagai contoh. Contoh juga Farin Ahmad contoh. Setiap kali keluar rumah contoh. Kena adil. Kena adil. So jarang-jarang sebab saya busy kan nak peluk wife. Tapi kali ni bila habis hari ni dia buat kejutan, setiap sebelum keluar rumah disiplinkan diri peluk isteri 10 saat. Contohlah 10 saat. So apa yang Fatin katakan tadi betul. Saya sangat setuju. Untuk semua penonton-penonton yang ada di luar sana, wanita hari ini, tolong jangan menilai pasangan anda berdasarkan harta, duit ataupun apa saja bentuk barang sebagai satu tanda atau lambang kasih sayang pasangan anda kepada diri anda. Tetapi ingat, perkataan, sikap, perubahan tingkah laku dan sebagainya itu juga merupakan sesuatu kejutan yang boleh kita hadiahkan kepada pasangan. Okey, mungkin anda berdua sebagai pasangan siapa-siapa boleh jawab dulu. Tapi kalau kita tengok sebenarnya orang kata spark ataupun perkahwinan tu dari semasa ke semasa dia akan berubah. Dan adakah juga faktor usia tu sebenarnya anda rasa memainkan peranan juga dalam kadang-kadang bila dah tua dia tak rasa lah nak main surprise ni. Karen dah habis. Awak dah buang tebiat ke? Mungkin ada macam tu. Apa pendapat Haziq lah dah berusia perkahwinan selama berapa tahun? 4 dan mungkin nanti 10 tahun. Adakah anda mungkin akan kekal macam ni? Kita berada dalam fasa awal-awal lagi. Sebenarnya 4 tahun masih awal. 4 tahun adalah fasa untuk kita main surprise lagi. Kan? Sebenarnya surprise ni untuk macam Farin cakap tadi menghidupkan spark tu. Ya betul. Kan? Betul? Kita nak
memberikan satu kejutan tu untuk kita happykan kembali hari tersebut. Supaya wife kita tahu yang kita ingat hari jadi dia, ingat anniversary dia, kan? Ingatlah benda-benda lain. Supaya kita tahu yang walaupun dah lama, kita masih lagi sayang. Kita masih lagi cinta. Tapi macam yang kita cakap juga tadi, kejutan ni bukan setakat dengan wang ringgit. Betul. Kalau mungkin orang cakap, oh kau boleh surprise beli kereta, boleh surprise beli handphone. Sebab gaji besar. Sebab gaji besar. Tapi sebenarnya bukan itu saja surprise. Kan, surprise ada macam-macam lagi. Macam dia pun banyak juga buat surprise kat saya. Okey, kalau macam surprise kan, kita nak bercakap mengenai surprise ni. Tidaklah orang kata spark tu betul, saya setuju sangat. Tapi bukan pada hari-hari yang macam Father's Day, birthday dan sebagainya. Benda ni sepatutnya berterusan. Kalau nak kejutan tu bila-bila masa saja. Apa pendapat Puteri Mekarsari? Ayunda Puteri. Ya, Dia sebut nama penuh. Ayunda Puteri Mekarsari. Ya. Kalau macam pendapat Puteri pula, sebenarnya surprise ni lebih kepada bentuk appreciate lah kepada pasangan untuk happykan dia. Macam Haziq pun bukan sebab Mother's Day ke anniversary ataupun birthday. Kadang-kadang pernah ada satu hari tu dia balik daripada office, balik rumah, dia bawa Pandora. Okey. Sebenarnya Puteri tak tahu kenapa dia beli. Dan dia kata tak adalah, habis saja je beli. Pakailah. So macam, oh thank you, happy. Ada buat salah ke masa tu? Tak ada. Tak ada. Ramai ingat bila saya buat kejutan saya ada buat salah. Itu pun kena betulkan ya para isteri persepsi. Tak. Sebab mungkin pada hari tersebut kita ingat penat lelah dia. Kita ingat kesusahan dia berada di rumah untuk menjaga anak. Lagi-lagi sorang-sorang dekat rumah, jaga dua anak, bangun nak kena bagi makan, nak kena tukar lampin, nak kena apa semua. Pengorbanan seorang ibu ni adalah sangat besar. Jadi saya fikir apa kata saya berikan sumbangan yang tak seberapa ni. Macam tu pun kira besar juga Aziz. Cuma kadang-kadang pun bukan sebab ada gift lah. Macam malam kalau macam Puteri tidurkan anak-anak, Haziq kemas rumah, tu kira dah surprise juga bagi Puteri. Betul. Puteri turun bawah check macam, wow dah kemas. Kadang-kadang Mainan tu tak sepak. apa perempuan ni Cik Saiful, Fatin, Aziz, kita bawa balik durian pun dia suka. Betul. Kita bawa balik durian, punya seronok kan. Okey, tapi tak apa. Apa kata kita dengarkan apa pendapat daripada mereka di luar sana sebentar saja lagi. Okey. Kalau kita sempat dengarkan. Tetapi kita nak balik kepada Cik Saiful lah. Okey, bila kita cakap tentang tarikh, tentang masa. Okey, kadang-kadang ini ada bahayanya juga. Asyik buat kejutan sampai benda tu jadi basi. Pun bahaya juga. Betul. Kan? Jadi bagaimana kita nak elakkan dan kena pada masa ni? Okey, terima kasih. So soalan yang bagus. Sebenarnya kejutan ni dia tak perlu selalu. Baru dia nama surprise. Betul. Kalau dah hari-hari buat kejutan, orang kata dia punya apa? Dah biasa. Dah biasa. Dah lari kan. So dia kena kadang-kadang ataupun perkara tersebut sekali-sekali. Sekali lah. Dan yang paling utamanya sebenarnya kejutan ni adalah yang biasa saya buatlah bukan kejutan pada hari-hari yang istimewa. Sebab apa? Pada Boleh hari-hari jangka. yang istimewa boleh jangka. So dia bukan dinamakan kejutan. Hari-hari yang biasa. Surprise kan, contoh nak bawa family ataupun keluarga pergi melancong dan sebagainya, tak bagi tahu. Dan kejutan itu saya pernah buat kepada keluarga saya. Kan pergi ke melancong dan sebagainya tapi tak bagi tahu rumah. Kan. So perkara-perkara tersebut yang pertama macam yang saya katakan tadi, dia akan lebih membahagiakan rumah tangga tersebut. Nombor dua, yang saya ulang balik semula tadi, dia akan mencipta sejarah kenangan yang terindah untuk ahli keluarga. Because ada pasanganlah, suami, isteri dan anak-anak. Dan yang ketiganya, insya-Allah dia akan mewujudkan satu hubungan yang tidak membosankan. Betul sebab saya setuju. Kadang-kadang benda-benda kecil tu yang kita ingat sebenarnya. Betul. Okey, di hujung siaran kita nak tanya juga Haziq dan juga Puteri mengenai tips bagaimana untuk orang kata berkenaan dengan kejutan ni, perlu untuk sentiasa Dia ada kejutan. baru buat kan bagi. Mungkinlah betul tentang perancangan, bagaimana tergerak hati dan kenapa nak buat. Mungkin. Okey, sebenarnya kalau macam tergerak hati ni sebab Puteri tahu Haziq orang yang bekerja keras. Sebab lagi-lagi dia seorang suami, dia pernah mencari nafkah untuk family, terutama untuk anak-anak. Dia selalu sentiasa berusaha untuk happykan kita orang. So tak salah kalau bagi dia appreciate, bagi dia happy, semangat kerja untuk dia semangat. Okey, Haziq macam mana? Okey. Macam saya sendiri,
saya suka melihat orang yang saya sayang tersenyum. Saya suka bila tengok diorang nampak muka happy tu. Kan? Kita bagi sesuatu kepada mereka, benda yang mereka suka. Kita bagi satu benda yang mereka akan ingat. Jadi bila diorang senyum tu maknanya diorang bahagia. Diorang bahagia. Kita berjaya buat mereka saya bahagia. bahagia bila orang yang saya sayang bahagia. Okey. Kita sama Aziz. Kita sama. Okey. Okey, Cik Saiful. Ringkas rumusan. Rumusannya. Okey, baik. Topik kita hari ini adalah berkaitan dengan kejutan dalam rumah tangga tersebut. Suatu perkara ataupun dia sebenarnya salah satu kaedah untuk membahagikan pasangan. Betul. Harus diingat kepada semua penonton wanita hari ini, kalau anda mendapat pasangan yang tak pernah dalam sejarah buat kejutan kepada diri anda, itu tidak bermakna dan tak bererti pasangan tersebut tidak menyayangi anda. Betul. So because kena kasih ingat sayang juga. itu sangat besar. So individu menzahirkan kasih sayang tersebut dalam sikap ataupun dalam perbuatan yang berbeza-beza. Jangan dijadikan kayu ukur, pasangan yang sayang dekat pasangan dia mesti ada kejutan dalam hidup. No. Sebab ada setengah individu dia tak pandai buat kejutan, dia tak dan dia tak, orang kata apa, tak ada kemampuan untuk buat kejutan dan sebagainya, tapi dia zahirkan kasih sayang tersebut dalam bentuk dan dalam kaedah yang berbeza-beza. So kena buka fikiran kita, kena terima pasangan itu seadanya, dan kepada pasangan yang selalu buat kejutan, itu adalah hadiah. So hadiah bahawa anda dibahagiakan dengan pasangan yang suka membuat kejutan, bersyukur. Selagi mana pasangan itu ada di sisi anda. Kena tahu kasih sayang tu bukanlah kejutan sebenarnya. Betul. Ada juga orang yang tak suka kejutan langsung. Betul. Ada pelbagai Kena cara. faham lah, kena kenal pasangan kita. Jadi kita ucapkan sekali terima kasih kepada Ayunda Putri Mekarsari dan juga suaminya Haziq Husaini dan juga Encik Mapat Aziz Husni. Husni Lusaini. Husni. Cik Saiful, terima kasih banyak. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.